Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada hari ini saya akan membentangkan jenayah ke atas pengedar dadah di Malaysia. Pertama sekali, nama saya Muhammad Irwan bin Muhammad, nombor matrik 200219885. Tajuk yang saya akan membentangkan peruntukan hukuman mati ke atas pengedar dadah di Malaysia berdasarkan kepada undang-undang yang diperuntukkan dalam Akta Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952/1983. Akta A533 dengan jelas menyebut hukuman mati mandatori ke atas pengedar dadah yang disabitkan kesalahannya. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan pemerintahan Malaysia yang menjatuhkan hukuman mati mandatori ke atas pengedar dadah berbahaya adalah seperti berikut. A. Kerajaan Malaysia telah menganggap masalah dadah sebagai musuh utama negara yang dikira lebih berbahaya daripada komunis. Dadah boleh meruntuhkan masyarakat, hubungan keluarga, melumpuhkan ekonomi dan menghapuskan agama, menghancurkan negara dan melenyapkan bangsa dan negara. Seterusnya B. Negara Malaysia sedang menghadapi wabak penagihan dadah yang serius. Yang menjadi sasaran utama ialah golongan muda sebagai harapan bangsa dan negara pada masa depan. Orang muda lah harapan bangsa dan negara pada masa depan. Tetapi gejala dadah masih berleluasa di Malaysia ini. Bahkan wabak ini telah menjalar di kalangan anggota keselamatan dan kaki tangan awam yang ditugaskan untuk menjaga keselamatan dan menguruskan pentadbiran negara. Kesannya ialah kecekapan terdedah kepada risiko rasuah dan penyelewengan rahsia negara tidak selamat dan membuka peluang kepada musuh-musuh. Seterusnya, dadah menimbulkan pelbagai perbuatan jenayah dan maksiat lainnya seperti perompakan, pencurian, pemerasan, pembunuhan yang ada pada akhirnya mengancam ketenteraman dan keselamatan negara. Faktor seterusnya, pengedar dadah merupakan manusia kejam yang membunuh, yang menyeksa penagih dadah dalam jangka panjang. Mereka hanya mementingkan wang atas penderitaan orang lain. Maka adalah wajar sebagai pembunuh mereka dibunuh pula. Seterusnya, bahawa dengan menetapkan hukuman mati mandatori pada tahun 1983 bertujuan menghapuskan ketidakadilan dalam menjatuhkan hukuman yang sebelumnya, iaitu pilihan antara hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau sebab hukuman mandatori sebagai alternatif adalah semata-mata. Jika hukuman masih menjadi pilihan kepada hukuman penjara seumur hidup, ini bagi orang yang mengedar dadah, ada kebarangkalian hakim lebih cenderung untuk memilih hukuman penjara seumur hidup. Ini menyebabkan gejala pengedaran dadah terus berleluasa kerana para pengedar masih memperjudikan nasib mereka. Seterusnya, maksud peruntukan penyalahgunaan dadah menurut perspektif Islam. Masalah penyalahan guna dadah adalah gejala penyakit masyarakat yang paling berbahaya sekarang paling berbahaya sekarang lah.
Ia menyerang semua lapisan masyarakat, khususnya golongan muda. Dadah melemahkan kekuatan ekonomi dan melumpuhkan pembangunan negara dengan meracuni pemikiran dan semangat individu untuk memantapkan diri mereka dengan keperluan semasa dan cabaran masa hadapan mereka. Dadah boleh dianggap punca segala jenis jenayah dan maksiat seperti merompak, mencuri, memeras ugut dan lain-lain. Jenayah membawa kekacauan dalam rumah tangga, masyarakat dan negara. Di samping itu, penagih dadah adalah beban kepada negara. Kerajaan terpaksa menghabiskan duit berjuta-juta ringgit setahun untuk menanggung kos pusat-pusat pemulihan. Pada masa yang sama, pengedar mengauk keuntungan berganda-ganda daripada penderitaan penagih dadah yang setia. Sejak dahulu lagi umat Islam ditegah daripada meminum perkara yang memabukkan. Islam mengharamkan sesuatu yang memabukkan bagi tujuan menjaga akal fikiran kita, kesihatan tubuh badan dan melindungi individu dan anggota masyarakat keseluruhannya. Dengan kata lain, Islam mengharamkan perkara-perkara yang memabukkan kerana kemudaratan yang disebabkan olehnya. Kemudaratan ini melibatkan diri penagih pada akalnya, tubuh badannya, pembaziran harta dan kerosakan hubungan keluarga dan tidak menunaikan suruhan agama. Ia tidak terbatas dirinya sahaja tetapi menyusahkan masyarakat dan umat seluruhnya. Rasulullah telah diberikan jawami' al-kalim di mana kata-katanya yang sedikit mempunyai maksud yang banyak. Dalil yang digunakan oleh ulama bagi pengharaman dadah adalah berdasarkan kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengambil hukum daripada Al-Quran atau hadis. Itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah saya akan sebelum tu, nama saya Muhammad Syafiq bin Syahrum, nombor metrik 20021994. InsyaAllah saya akan sambung berkenaan dengan apa yang telah diperkatakan oleh sahabat saya, iaitu dengan perkara berkenaan dengan jenayah mengedar dadah. Untuk bahagian dia adalah versi Akta Dadah Berbahaya kini memiliki 6 bahagian yang dibahagikan lagi kepada 50 buah seksyen berserta jadual-jadual terkait. Bahagian-bahagian ini adalah, untuk bahagian 1 adalah takrif dan tafsiran, iaitu seksyen 2 dan 3. Untuk bahagian 2 adalah pengawalan terhadap candu mentah, daun koka, jerami popi dan ganja, iaitu seksyen 4 hingga ke seksyen 7. Bahagian 3 pengawalan terhadap candu masak, ganja dan resin ganja, iaitu seksyen 8, 9, 10. Dan untuk bahagian 4 pengawalan terhadap beberapa dadah berbahaya tertentu, masuk dalam seksyen 11 hingga 17. Bahagian 5 pengawalan terhadap perdagangan luar, seksyen 18 hingga 25. Bahagian 6 peruntukan dan sampingan adalah seksyen 26 hingga seksyen 50. Seterusnya adalah pecahan-pecahan kepada Akta Dadah ni. Untuk pecahan-pecahan di sini terdapat banyak pecahan yang terdapat di bawah kuasa pemadam. Terdapat 5 akta yang dia pecah kepada 5 akta berkaitan dadah berbahaya. Untuk yang pertamanya adalah Akta Dadah Berbahaya 1952.
Akta ni bagi membuat peruntukan selanjutnya yang lebih baik untuk mengawal pengimportan, pengeksportan, penghilangan, penjualan dan penggunaan candu dan beberapa bahan dan dadah berbahaya tertentu. Membuat peruntukan khas berhubung dengan bidang kuasa mahkamah terhadap kesalahan-kesalahan yang tertakluk di bawahnya dan perbicaraan mahkamah. Akta Dadah Berbahaya 1952 ni adalah akta untuk mengawal pengimportan dadah tu sendiri, untuk mengawal penjualan, penggunaan candu dan serta peruntukan khas berhubung bidang kuasa mahkamah berkaitan dengan dadah. Seterusnya adalah Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983, Pindaan 1998. Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983, Pindaan dia 1998. Akta ni digubal bertujuan untuk memberi rawatan dan pemulihan kepada penagih-penagih dadah. Selain merupakan proses rawatan lanjutan yang menitik beratkan mengawasan ke atas penagih-penagih bertujuan memastikan mereka tidak mengulangi ketagihan mereka tu. Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan ni adalah untuk digubal bertujuan untuk memberi rawatan kepada penagih serta memberi pengawasan kepada penagih supaya penagih tidak kembali kepada tabiat lama dia lah. Dan seterusnya adalah Akta Dadah Berbahaya. Akta Dadah Berbahaya Langkah-langkah Pencegahan Khas 1985. Akta ni dibuat membuat peruntukan mengenai tahanan pencegahan orang-orang yang ada kaitan dengan apa-apa aktiviti yang berhubung dengan atau yang membuat pengedaran dadah berbahaya. Akta ni adalah berkaitan dengan orang yang berhubung dengan dadah lah, ataupun yang buat pengedar dadah. Orang yang mengedar dadah ni termasuk dalam Akta Dadah Berbahaya Langkah-langkah Pencegahan Khas. Seterusnya adalah Akta Dadah Berbahaya Perlucutan Harta 1988. Suatu akta bagi membuat peruntukan-peruntukan mengenai kesalahan-kesalahan berhubung dengan harta dan mengenai penyitaan dan perlucutan harta yang berkaitan dengan aktiviti yang ada hubungnya dengan kesalahan di bawah Akta Dadah Berbahaya. Jika seseorang itu didapati menggunakan harta dia untuk membuat kesalahan-kesalahan di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952, maka dia boleh dikenakan kesalahan, iaitu kesalahan dia, harta dia tu boleh disita ataupun boleh dilucutkan lah kalau dia terlibat dengan kesalahan-kesalahan di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Seterusnya yang terakhir adalah Akta Racun 1952. Akta Racun 1952 ni adalah suatu akta untuk mengawal pengimportan, pemilikan, pengeluaran, penjualan dan penggunaan racun. Racun-racun sini ni adalah bermaksud bahan-bahan yang dinamakan di dalam senarai racun dan termasuk apa-apa campuran, penyediaan, solusi atau yang asli yang mengandungi bahan-bahan tersebut, apa-apa penyediaan atau bahan-bahan yang terkandung di dalam jadual kedua akta ni. Sebab dadah-dadah ni ada setengah-setengah dadah tu bukan daripada tumbuhan, ada yang daripada campuran ke apa, ubat-ubatan. Jadi Akta Racun 1952 ni terpakai untuk perkara-perkara tu. Seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis lah. Jenis-jenis dalam section kesalahan jenis dadah hukuman. Yang pertama, satu, Section 39B. Kalau Section 39B ni seseorang tu memiliki 15 gram atau lebih dan atau memiliki morfin ke apa 15 gm
Lepas tu memiliki 1000 gram atau lebih candu masak atau mentah, memiliki 40 gram kokain atau lebih, memiliki 200 gram atau lebih ganja, memiliki 200 gram daun koka atau lebih, memiliki 50 gram atau lebih ATS. ATS ni contoh dia syabu ataupun ecstasy lah. Jikalau seseorang itu termasuk dalam section 39B, maka dia terpaksa dijatuhi hukuman mati mandatory. Seterusnya adalah hukum section 39A 39(A)(2, iaitu memiliki 5 atau 15 gram heroin atau morfin, memiliki 250 hingga 1000 gram candu, memiliki 50 hingga 200 gram ganja, memiliki lebih 15 atau 40 gram kokain, memiliki 750 gram daun koka, memiliki 30 hingga 50 gram amfetamin times stimulants ATS. Contoh dia syabu atau pil ekstasi. Hukuman dia adalah tidak kurang 5 tahun penjara atau dipenjara seumur hidup dan diwajibkan tidak kurang 10 rotai sebatai. Seterusnya adalah section 39(A)(1), memiliki 2 hingga 5 gram heroin atau morfin, memiliki 100 hingga 250 gram candu, 20 hingga 50 gram ganja, 5 atau 15 gram kokain, 250 hingga 750 gram daun koka, 5 hingga 30 gram syabu atau ekstasi. Jadi hukumannya adalah tidak kurang 2 tahun penjara tetapi tidak lebih 5 tahun dan diwajibkan sebatan rotai itu 3 hingga 9 kali sebatai lah. Seterusnya adalah section B, iaitu menanam atau mengusahakan pokok ganja. Jadi apa hukumnya terhadap orang yang telah menanam atau mengusahakan pokok ganja ni? Orang yang menanam atau mengusahakan pokok ganja ni hukumannya adalah penjara seumur hidup dan diwajibkan rotai itu tidak kurang 6 kali. Seterusnya section N, iaitu orang yang memiliki kurang dari 5 gram candu mentah atau daun koka atau pokok popi atau biji ganja dari popi. Hukumannya adalah penjara tidak lebih 5 tahun dan denda tidak lebih 20,000. Seterusnya section 9. Section 9 ni memiliki kurang 100 gram candu masak. Hukumnya dia penjara tidak lebih 5 tahun dan denda tidak lebih 20,000 juga. Seterusnya section 10 ni alat-alat menghisap dadah, sama juga hukumnya dia dengan section 9 dengan section ni, iaitu penjara tidak lebih 5 tahun ataupun denda 20,000, tidak lebih 20,000. Seterusnya section 12(2), memiliki kurang 2 gram heroin atau morfin, memiliki lain-lain dadah kurang dari section 39(A)(1), ataupun penjawat awam yang bertugas di penjara, pusat pemulihan, lokap polis atau mana-mana tempat tahanan dan memiliki dadah di tempat tersebut. Jadi hukumannya adalah penjara tidak lebih 5 tahun dan denda tidak lebih 20,000 dan dirotan tidak lebih 3 sebatan. Seterusnya yang ke-9 adalah section 15(A), memasukkan dadah yang telah dijadualkan iaitu ke dalam badan. Jadi hukuman dia adalah penjara tidak kurang 2 tahun atau denda tidak lebih dari RM5,000. Seterusnya adalah nombor 10 yang terakhir sekali, section 15(B)(15), section 15(B), iaitu berada di dalam premis tempat hisap dadah. Jadi apa hukumannya? Hukumannya adalah penjara tidak kurang 2 tahun atau denda tidak lebih dari RM5,000. Jadi bila kita tahu akan jenis kesalahan yang dilakukan dan hukuman jika sabit kesalahan mengikut akta-akta, maka ianya sedikit sebanyak akan memberi kita kesedaran akan
bahayanya jika terbabit dengan najis dadah ni, ataupun menjadi kaitan dengan dadah lah, tak kira lah. Sebab ada rakyat Malaysia ni yang jadi keldai dadah sebabnya mereka tidak tahu akan hukuman jikalau tersabit dengan kesalahan dadah ni. Dan kebanyakan negara di seluruh dunia ni, jika berkaitan dadah tu, dia mempunyai hukuman yang hampir sama jika berkaitan dengan kesalahan pengedaran dan penggunaan dadah. Sebab dia memang benda-benda yang sangat sensitif lah. Jadi sebagai akhirnya, marilah sama-sama kita memberi kesedaran kepada semua agar menjauhi najis dadah lah. Jadi setakat tu dulu untuk bahagian saya. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara Syafiq Syahrul di atas penjelasan itu tadi. Seterusnya saya akan menyambungkan bahagian saya, iaitu contoh kes mahkamah dan juga kes-kes mahkamah yang diputuskan. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi ialah Muhammad Razif bin Rashid, nombor matrik 2002-1993. Contoh kes mahkamah ialah Suraya Mutisat dan satu lagi lawan pilihan raya, Mahkamah Rayuan Putrajaya. Perayu pertama iaitu Suria dan perayu kedua iaitu Asan telah dituduh dengan satu pertuduhan bahawa mereka bersama-sama dalam melaksanakan niat bersama mengedar 18,754 gram kanabis di stesen minyak Esso, iaitu di Bentong Pahan. Suatu kesalahan di bawah Seksyen 39B dalam kurungan 1 dalam kurungan A Akta Dadah Berbahaya 1952. Mahkamah Tinggi telah mendapati perayu-perayu bersalah, mensabitkan mereka dan menjatuhkan hukuman mati terhadap mereka. Maka mereka telah merayu ke Mahkamah Rayuan. Keterangan menunjukkan bahawa SP Pat dan sepasukan anggota polis telah menyerbu satu motor van di stesen minyak Esso tersebut. Apabila SP Pat memperkenalkan dirinya sebagai polis kepada perayu-perayu yang berada di dalam van tersebut, mereka berdua telah cuba keluar dari van tersebut untuk melarikan diri. Walau bagaimanapun, kedua-dua perayu berjaya ditangkap. SP Pat mendapati ada bahagian lantai belakang van tersebut yang telah diskru. Apabila SP Pat membuka kepingan logam penutup bahagian lantai tersebut, SP Pat mendapati dadah tersebut tersusun dalam ruang di lantai itu. Perayu pertama telah memberikan keterangan bahawa perayu kedua telah menemukannya dengan seorang bernama Jali. Menurut perayu pertama, dia telah menjualkan van tersebut kepada Jali beberapa bulan sebelum kejadian itu. Pada hari kejadian, menurut perayu pertama, beliau telah diberikan kunci van itu dan telah diminta oleh perayu kedua supaya menghantar van itu kepada seorang bernama Pokku. Semasa itulah perayu pertama mendakwa beliau telah ditangkap oleh polis. Keterangan perayu pertama tentang penjualan van tersebut kepada Jali disokong oleh keterangan perayu kedua. Alasan-alasan yang dikemukakan bagi rayuan ini adalah bahawa yang pertama adalah alasan penghakiman. Alasan penghakiman yang disediakan oleh hakim bicara bukanlah satu speaking judgement. Dan kedua, hakim bicara tidak memberikan alasan-alasan kenapa beliau mendapati pihak pendakwaan telah membuktikan satu kes prima facie terhadap perayu-perayu. Yang ketiga, hakim bicara telah meletakkan beban yang lebih tinggi terhadap perayu-perayu. Dan yang keempat, hakim bicara gagal menilai dengan secukupnya kes perayu-perayu. Diputuskan iaitu membenarkan rayuan mengetepikan sabitan dan hukuman. Yang pertama, mahkamah memutuskan satu kes prima facie telah berjaya dibuktikan terhadap perayu-perayu dan mereka telah dipanggil untuk membela diri.
Sehingga peringkat ini, hakim bicara tidak menjelaskan bagaimana beliau mencapai keputusan tersebut. Beliau juga tidak memberikan alasan mengapa beliau memutuskan bahawa kes prima facie telah terbukti. Hakim bicara menyatakan bahawa perayu-perayu telah gagal mematahkan anggapan statutori di bawah Seksyen 37 dalam kurungan DA. Artinya, di akhir kes pendakwaan beliau semestinya telah berpuas hati bahawa min res possession telah terbukti terhadap perayu-perayu. Malangnya, tiada apa-apa dalam alasan penghakiman yang menunjukkan bahawa beliau telah membuat dapatan afirmatif tentang profession. Ini adalah satu lagi kesilapan yang dilakukan oleh hakim bicara. Yang ketiga, hakim bicara telah membuat kesilapan mengenai beban yang dipikul oleh pihak pembelaan. Hakim bicara berpendapat di akhir kes pembelaan, mahkamah perlu mempertimbangkan keterangan siapa yang lebih dipercayai, keterangan pihak pendakwaan atau keterangan pihak pembelaan. Ini adalah satu salah arahan yang serius. Ini menyalahi prinsip yang telah diputuskan dalam kes Mat lawan pilihan raya. Untuk memperolehi pelepasan dan kebebasan, perayu-perayu tidak perlu menyakitkan mahkamah bahawa keterangan mereka adalah lebih boleh dipercayai dari keterangan pihak pendakwaan. Kalaupun mahkamah tidak mempercayai pembelaan mereka, tapi jika pembelaan itu menimbulkan keraguan yang munasabah, ia sudah memadai untuk membolehkan mereka dilepaskan dan dibebaskan. Yang keempat ialah perayu-perayu telah menimbulkan keraguan yang munasabah ke atas pihak pendakwaan. Jika hakim bicara telah mengarahkan dirinya dengan betul mengenai undang-undang yang terpakai dan keseluruhan keterangan yang dikemukakan dalam kes ini, tidak mungkin hakim bicara mendapati perayu-perayu bersalah. Oleh itu, sabitan terhadap perayu-perayu adalah tidak selamat. Seterusnya, kes-kes mahkamah yang diputuskan terhadap jenayah mengedah darah ini ialah hukuman mati di Malaysia. Kaedah pelaksanaan hukuman mati di Malaysia adalah menerusi teknik hukuman gantung. Kesalahan membunuh dengan niat, mengedah dadah melebihi jumlah yang ditetapkan, dan kesalahan bersabit pemilikan senjata api adalah di antara perbuatan yang boleh membawa kepada hukuman gantung sampai mati. Dalam sistem perundangan di Malaysia, seseorang itu akan melalui beberapa peringkat perbicaraan terlebih dahulu sebelum hukuman mati dilaksanakan. Peringkat pertama ialah hukuman oleh Mahkamah Tinggi, diikuti Mahkamah Rayuan dan terakhir sekali oleh Mahkamah Persekutuan. Sekiranya ketiga-tiga peringkat mahkamah ini memutuskan keputusan bersalah terhadap tertuduh, maka satu rayuan pengampunan terhadap kesalahan akan dikemukakan kepada Yang di-Pertuan Agong atau Duli Yang Maha Mulia Sultan atau Yang di-Pertua Negeri, bergantung di mana kesalahan itu dilakukan. Keputusan yang diputuskan ini adalah dianggap muktamad, dan sekiranya hukuman itu dikekalkan, maka mahkamah akan memerintah supaya jabatan penjara menjalankan hukuman gantung sampai mati kepada pesalah. Seseorang yang dihukum gantung sampai mati oleh mahkamah dari aspek perundangan yang dilalui oleh mereka memakan masa yang panjang. Pengalaman penjara Taiping didapati purata seorang itu menjalani hukuman mati dari tarikh mula jatuh hukum oleh Mahkamah Tinggi adalah berbeza-beza dan mengambil masa bertahun-tahun. Ada yang melibatkan masa antara 1 tahun 9 bulan dan sehingga ada yang mengambil masa 7 tahun 10 bulan. Setelah semua proses perundangan tamat dan rayuan untuk meringankan hukuman telah ditolak oleh lembaga pengampunan, pihak penjara terlibat akan menunggu arahan untuk menjalankan hukuman. Apabila arahan melaksanakan hukuman dikeluarkan oleh mahkamah, pihak jabatan penjara akan mengendalikan urusan pelaksanaan hukuman gantung berasaskan 5 fasa tindakan. Pengampunan adalah suatu bidang kuasa yang terletak di bawah Raja-Raja Melayu atau Yang di-Pertua negeri-negeri di mana jenayah itu dilakukan, atau Yang di-Pertuan Agong boleh bertindak mengampunkan jenayah jika jenayah itu dilakukan di wilayah persekutuan atau apabila melibatkan ahli-ahli angkatan tentera. Hukuman mati di Malaysia dijalankan atas konsep gantung sebagaimana ia diperuntukkan dalam Seksyen 281 Kanun Tata Cara Jenayah.
Wanita hamil dan kanak-kanak tidak boleh dihukum mati. Terdapat dua jenis hukuman gantung, iaitu hukuman gantung dan hukuman gantung sehingga mati. Berdasarkan Seksyen 97 Akta Kanak-Kanak 2001, seorang kanak-kanak tidak boleh dikenakan hukuman mati sekiranya kesalahan itu dilakukan ketika suspek adalah bawah umur 18 tahun. Dan sebaliknya, hukuman penjara dikenakan berdasarkan budi bicara yang di-Pertuan Agong sekiranya kesalahan dilakukan di wilayah persekutuan, dan raja atau yang di-Pertuan Negeri sekiranya dilakukan di negeri-negeri lain. Sekian saja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.